Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, hari ini kita akan teruskan kelas kita seperti biasa. Okey, tajuk kita seterusnya adalah beriman kepada qada dan qadar ya. Jom kita tengok pengertian qada. Okey, jadi untuk qada dan qadar ada dua perkataan, dua perkara yang perlu kita fahamkan betul-betul. Okey, iaitu yang pertama dinamakan sebagai qada. Jadi perkataan qada ni dari segi bahasa maksudnya ialah menyempurnakan sesuatu. Okey, menyempurnakan sesuatu maknanya kita buat sesuatu. Okey, kita buat sesuatu. Okey, dari segi istilah dia. Istilah ni lah yang kita guna pakai dalam menjelaskan tentang sesuatu perkara, sesuatu istilah dalam Islam. Kita akan guna yang istilah. Sebab kalau dari segi bahasa ni hanyalah dari segi maksud, dari segi bahasa perkataan itu, perkataan qada tu. Jadi yang dikehendaki dalam Islam sebenar adalah berkaitan dengan istilah. Okey, jadi qada ni, perkataan qada ni kamu kena ingat yang kat depan ni. Ketentuan Allah sejak azali. Okey, ingat ketentuan. Qada adalah ketentuan, iaitu ketetapan. Apa yang telah pun Allah nyatakan. Ya, maknanya Allah dah tulis dalam diary kita. Itu ketentuan ya. Allah dah tulis dalam diary kita sejak azali lagi apa yang akan berlaku pada kita apabila kita lahir ke dunia sehinggalah kita mati nanti. Apa yang berlaku pada kita itu dinamakan sebagai qada. Okey, itu dinamakan sebagai qada. Okey, contoh qada ni ialah Allah Subhanahu Wa Taala menentukan sejak azali lagi akan mencipta manusia di bumi. Ini maknanya qada yang tertulis kepada Allah. Maknanya Allah dah tahu dah apa yang dia nak buat. Okey, Allah menentukan sejak azali akan mencipta manusia. Maknanya sejak dulu lagi, maknanya sejak azali lagi Allah akan cipta manusia di muka bumi. Maka Allah pun ciptalah perkara tersebut. Jadi maknanya sempurnakanlah perkara tersebut. Ni. Okey, Allah pun sejak azali lagi Allah dah chop dah. Okey, manusia akan dicipta di muka bumi. Maka tiba masanya Allah akan laksanakan. Okey, pelaksanaan itu dinamakan sebagai qadar. Okey, iaitu pelaksanaan. Jadi melaksanakan sesuatu selepas Allah tetapkan sesuatu itu dinamakan sebagai qadar. Okay? Jadi qada maknanya Allah catatkan dulu apa benda yang akan berlaku. Qadar adalah pelaksanaan Allah buat. Okay, dapat beza tak dua tu? Berbelit tak ayat Ustazah? Qada adalah catatan Allah, ketentuan Allah. Okey, qadar adalah pelaksanaan kepada ketentuan tadi Allah buat. Itu qadar. Okey. Tengok dekat sini qadar Allah ialah yang kalau tengok qada Allah tadi Allah nak cipta manusia. Itu Allah dah tentukan sejak azali lagi Allah nak ciptakan manusia. Jadi qadar Allah ialah pelaksanaan ialah Allah menciptakan manusia yang telah mendiami bumi. Maknanya hari ni ada manusia di muka bumi ni hasil daripada qada yang telah pun Allah tentukan sejak azali lagi. Ya, jadi sebutannya qada dan qadar, tetap dan buat, ya, penetapan dan pelaksanaan. Itu gabungan yang sepadan. Senang nak ingat. Ya. Okey. Sekarang ni kita lihat maksud beriman kepada qada dan qadar. Jadi beriman kepada qada dan qadar ni adalah rukun apa ni? Kalau beriman ni rukun apa? Beriman ni rukun Islam kan rukun iman? Rukun iman. Rukun iman sebab dia beriman iaitu percaya. Rukun iman ni adalah kita kena percaya. Kepercayaan. Dia berlainan dengan rukun Islam. Rukun Islam ni adalah pelaksanaan. Kita melaksanakan kewajipan yang menjadi rukun. Orang kata tiang dalam Islam. Macam rumah dia ada tiang kan. Setiap penjuru ada tiang, dekat tengah ada tiang supaya rumah tu kukuh. Jadi itulah peranan rukun Islam. Kan dia mengukuhkan agama Islam tersebut selepas kita percaya kepada 6 perkara. Jadi kita kena kukuhkan dengan rukun Islam tadi. Okay. So itu maksudnya iman dan Islam. Okay. Jadi kat sini kita lihat maksud beriman kepada qada dan qadar. Okay. Beriman kepada qada dan qadar bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan setiap perkara. Kita kena percaya ni.
Sebab maksud beriman adalah yakin dan percaya. Okey, meyakini ataupun percaya. Okey, kena percaya. Meyakini ataupun percaya. Nak percaya apa? Allah yang menentukan setiap perkara yang berlaku kepada makhluknya. Okay? Allah yang menentukan kita jadi sakit ke, kita berjaya ke, Allah lah yang menentukan. Okay? Okay, seterusnya kita juga kena percaya bahawasanya Allah lah juga yang melaksanakan segala ketentuan ini. Okay? Allah tetapkan kita sakit, maka tiba satu masa kita sakit, tu Allah telah pun melaksanakan ketentuan tadi. Okay? Allah telah pun melaksanakan qada tadi. Okay? Okay. Yang ketiga, kita percaya semua perkara itu tertakluk kepada kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada yang baik ataupun yang buruk. Maknanya apa-apa sahaja perkara qadar kan, qadar yang berlaku pada kita hari ini ni semuanya adalah datang daripada Allah, sama ada baik ataupun buruk. Ya? Okey. Seterusnya, semua ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala tu ada hikmahnya. Kalau datang buruk ataupun datang baik, ada hikmahnya kepada kita. Ya, jangan kita mengeluh dan sebagainya lah, menyalahkan Allah, menyalahkan orang itu, menyalahkan orang ini. Sebaliknya, kita kembalikan kepada itu semuanya adalah qada dan qadar daripada Allah. Ingat, kalau kita kembalikan kepada qada dan qadar Allah, yakin dan percaya itu adalah semuanya ketentuan Allah, kita akan jadi lega sangat. Kita akan jadi redha sangat dengan segala apa yang berlaku. Anggaplah itu sebagai ujian untuk menguji keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Sebab manusia untuk ditingkatkan darjat keimanan dia, Allah uji kita. Daripada ujian tersebutlah Allah tengok, dia ni sabar ni, boleh ni. Macam itulah seolah-olahnya macam kita lah kan. Okay? Nak masuk tentera kena menduduki latihan ketenteraan. Siapa yang gagal tak boleh lah, tak mencapai tahap untuk menjadi tentera. Okey, seterusnya ini dalil. Okey, dalil ni maknanya sumber kat mana kita nak, kenapa kita kena percaya semua tu? Mana bukti dia? Dalil ni adalah bukti lah. Dalil nakli. Apa maksud dalil nakli? Siapa tahu? Apa maksud dalil nakli? Dalil nakli ni ada dua je. Bentuk dalil nakli ni ada dua saja. Sama ada ayat Al-Quran. Ayat Quran. Wah, comelnya tulisan ayat Quran ataupun daripada hadis. Dua sumber ni je yang dimaksudkan dengan dalil nakli. Okay? Dalil itu sama ada berbentuk ayat Al-Quran ataupun hadis. Ada tak hadis kat sini? Ni hadis. Ni dipanggil dalil nakli. Okay? Yang ni dalil nakli ayat Al-Quran. Okay? Yang ni dua atas ni adalah ayat Al-Quran. Yang ini adalah hadis. So ingat, kalau jumpa di mana-mana dalil nakli, maka automatik dalam kepala kamu dah tahu dah, itu adalah dalil ayat Al-Quran ataupun hadis. Ya, boleh faham tu, kena ingat sampai bila-bila tu. Okey. Dalil yang pertama. Okey, dalil yang pertama adalah daripada surah Ali Imran ayat 43. Okey, apa Allah kata kat sini? Okey. Apabila dia berkehendak melaksanakan sesuatu perkara, ni iza qada, hendak melakukan sesuatu perkara. Maknanya Allah nak buat yang qada tadi, Allah tetapkan tadi. Okay, bila Allah nak laksanakan jadi qadar, Allah hanya kata apa? Kun. Allah kata kun je. Maka benda tu pun jadi. Allah kata jadi? Jadi. Okay, macam kita kalau nak berlari kan, kita duduk kat garisan ada permulaan tu, orang tiup whistle ataupun tembak kan. Tembak, pong, lari. Tiup whistle, pik, terus lari. Macam itulah. Kekuasaan Allah semudah itu. Allah nak jadikan sesuatu itu, Allah nak laksanakan qada tadi, ketetapan tadi, Allah nak menjadikan dia qadar, Allah kata apa? Kun aja. Maka jadilah. Gitu je, semudah itu. Sebesar itu kekuasaan Allah dalam melaksanakan qada tadi. Jadi melaksanakan tu maksudnya Allah nak jadikan dia sebagai qadar tadi. Okay, boleh faham tak tu? Faham tak? Faham. InsyaAllah, Alhamdulillah. Okey, ayat yang kedua. Ayat yang kedua dalam surah Al-Qamar ayat 49. Al-Qamar ayat 49. Inna, ini sesungguhnya kami.
Kami kat sini bukannya Allah tu ramai. Kami kat sini menunjukkan Allah tu maha berkuasa. Kami menunjukkan kita ni ada kuasa. Kami kat sini Allah menunjukkan kalau kita manusia ramai-ramai ni, kita kuasa kita kuat kan. Jadi Allah menggunakan kata ganti nama kami, bukan Allah ramai, tapi menunjukkan Allah itu berkuasa, sangat berkuasa, seolah-olah macam kita ni ramai-ramai. Okay. Menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir. Okay, ketentuan yang telah yang ditentukan. Maknanya Allah buat semua benda tu, okay, Allah buat semua benda tu adalah mengikut qada yang telah pun ditetapkan sebelum ini. Okey, faham yang itu itu dalil menunjukkan wajib beriman kepada qada dan qadar. Okey, tengok dalil hadis pula. Apa dia dalil hadis ni kata? Okey. Hadis ni, nak tahu hadis kat bawah ni dia akan ada hadis ni ditulis oleh siapa? Ditulis ni maknanya disimpan, dikoleksi oleh siapa penulis buku tu. Okey. Jadi penulis buku ni, hadis ni ada dalam penulisan buku oleh Imam Muslim. Jadi hadis ini kena cari dalam kitab Sahih Muslim, barulah jumpa hadis ini. Okey. Hadis ini bunyi dia antuk minabillah. Kamu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya dan juga hari akhirat. Inilah dia punya dalil kita wajib beriman kepada hari beriman kepada qada dan qadar bil qadari khairihi, ni qada dan qadarnya. Itu dalil daripada hadis. Okey. So kepercayaan kita ni dia ada sumbernya, ada orang kata buktinya. Bukan kita main percaya ikut suka kita sahaja. Ya. Okey, itu maksud dalil. Kenapa pentingnya ada dalil? Supaya kita percaya apa yang kita buat tu adalah betul. Okey, seterusnya jenis-jenis qada, jenis-jenis ketetapan Allah tadi. Okay? Jenis-jenis ketetapan Allah ni ada dua. Satu dinamakan sebagai apa? Sebut? Qada. Qada apa ni? Sebut. Mubram. Qada mubram. Yang kedua qada Mu'allaq. Qada mu'allaq. Okey, soal hazin je. Orang lain nanti buka juga ya. Jadi ketetapan Allah ni, maknanya catatan Allah tu yang Allah tetapkan ke kita sejak azali tu ada dua. Dia ada dua kategori. Yang pertama dinamakan qada mubram, yang kedua dinamakan qada mu'allaq. Okey, qada mubram, qada mu'allaq. Okey. Seterusnya qada mubram ni maksud dia ialah ketentuan yang tidak berubah. Ingat, mubram tak berubah. Yang ini boleh berubah. Ingat perkataan berubah ni. Berubah. Okay, satu tak boleh, satu boleh. Okay, berubah, tidak berubah dan dilaksanakan mengikut kehendak dan kekuasaannya. Maknanya Allah buat sebagaimana yang memang Allah dah catat macam tu lah Allah buat. Mengikut apa yang Allah hendakkan selama ini. Okay, contohnya bangsa kita lahir dalam bangsa Melayu. Tak boleh ubah lah dah. Kalau jadi bangsa memang bangsa Melayu, bangsa Melayu lah. Kan? Jantina kita, kalau Allah dah catat kita jadi perempuan lah. Kalau lelaki lah. Ya. Seterusnya, dalil mana bukti menunjukkan qada mubram tu ada. Okey, dalilnya ialah mubram tadi adalah tidak boleh berubah. Okey, tengok dekat sini. Ni firman Allah bila ada nama surah, nombor ayat, maka dia adalah dalil nakli daripada ayat Al-Quran. Okey. Firman Allah bermaksud, keputusanku itu tidak dapat diubah. Itu yang maksudkannya dengan qada mubram. Maknanya ketetapan yang telah Allah buat tu tidak boleh berubah. Dan aku tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hamba-hambaku. Allah kata memanglah Allah tak buat zalim. Allah buat tu benda baik-baik saja. Maknanya Allah tahu dah baik buruk apa ketetapan yang Allah buat untuk hambanya. Kategori qada mu'allaq. Ini qada mu'allaq ni boleh berubah ke tidak ni? Yang boleh. Boleh berubah. Kita lihat apa yang berubah. Qada mu'allaq ni adalah qada, iaitu ketentuan yang boleh berubah. Berubah macam mana? Kepada ketentuan yang lain.
Contohnya daripada gagal kepada lulus ataupun daripada lulus kepada gagal. Ya, daripada lulus boleh menjadi gagal. Jangan main-main. Ataupun kalau daripada gagal menjadi lulus, alhamdulillah. Takutnya Allah dah tetapkan kita sebagai lulus, tapi tiba-tiba keputusan kita jadi gagal. Apa sebabnya tu? Okey, nanti kita tengok ya. Okey. Berlaku begitu adalah ni dia. Bersesuaian dengan usaha yang dilakukan oleh hamba-Nya. Ini penting. Ya? Ini penting sangat ni. Okey. Kenapa perubahan itu boleh berlaku? Okey. Perubahan ini boleh berlaku akibat daripada ataupun kesan daripada usaha yang dilakukan oleh kita. Okey, andai kata yang Ustazah kata tadi daripada lulus, okey, daripada lulus kepada gagal tadi, kenapa boleh jadi gagal? Kenapa boleh jadi gagal? Sebab kurangnya usaha. Okey, kalau daripada gagal boleh jadi lulus, apa petandanya? Apa petanda kita? Kita berusaha. Maknanya usaha tu lebih. So kat sini kalau kamu faham, walaupun qada ni Allah dah tetapkan sejak azali lagi, okay, kamu masih ada ruang dan peluang, betul tak? Untuk mengubahnya. Dengan apa? Dengan cara berusaha. Nak periksa kena baca buku. Barulah kalaulah dikatakan dah lulus, akan dapat cemerlang kalau kita bertambah usaha kita. Okay? Kalau gagal, kita dengan usaha tu akan menjadi lulus. Okay. Kamu kena fahamkan betul-betul qada mu'allaq ini supaya kamu boleh menentukan. Okay? Menentukan hala tuju kehidupan kamu. Okay? Ni maknanya ni ketentuan kamu sendiri yang buat ni. Walaupun asalnya Allah dah tulis, tapi kamu berhak mengubah ketentuan tersebut. Maknanya layak mengubah dengan usaha yang Allah bagi peluang kepada kamu. Okay, tengok dekat sini. Okay, qada asal dia bagilah ni. Yang tadi Ustazah cerita, senang ni kaitan dengan kamu. Okay, kalau qada asal dalam catatan Allah, dia tulis kamu sakit. Okay, tulis sakit. Hari-hari kamu duk baca doa, ya Allah sihatkanlah tubuh badanku, ya Allah sihatkanlah tubuh badanku, ya Allah sihatkanlah tubuh badanku. Tiba-tiba kamu sembuh. Tu maksudnya qada mu'allaq. Tapi wajib ada usaha. Usaha dekat sini adalah doa. Okay? Usaha di sini adalah doa. Doa merupakan satu tindakan yang diambil oleh orang yang sakit supaya dia boleh mendapat kesembuhan. Okey, faham tu? Okey, usaha dia ni berdoa, makan ubat, jumpa doktor dan sebagainya. Tu namanya usaha. Okey, bukan duduk terlantar je menunggu buah yang tak gugur. Nak makan buah tapi duduk baring dekat bawah pokok tu tanpa usaha ambil kayu, jolok buah dan sebagainya. Nampak sangat kat situ. Okay, tak ada usaha. Siapa nak bagi? Orang yang tak berusaha. Okay, seterusnya kita lihat contoh-contoh lagi yang dibagi. Okay, seorang yang sakit, dia nak terangkan yang ni, padahal Ustazah dah terangkan, tak apalah ya. Kita tengok ayat dia. Seorang yang sakit, iaitu qada asal dia, diberikan kesembuhan kepadanya, iaitu ni yang dimaksudkan dengan perubahan tadi. Dengan sebab apa? Sebab doa. Doa tu menjadi asbab kepada sembuhnya dia daripada penyakit. Okey. Seorang yang sakit, iaitu qada asal menjadi sembuh. Ya, qada yang berubah dengan sebab bersedekah. Ni maknanya sebab tu selain pada doa, bersedekah boleh juga. Yang ini Ustazah sebut tadi bab belajar bersungguh-sungguh. Jadi sebab tu ada banyak benda. Jadi sebab tu daripada usaha dia. Okay, usaha dia berdoa, usaha dia bersedekah, usaha dia belajar bersungguh-sungguh. Okay, boleh faham tak setakat ini? Boleh, insyaAllah. Kan? Senang je kan? Dan Ustazah mengharapkan kamu aplikasikanlah dia dalam kehidupan supaya kamu boleh menentukan gaya hidup bagaimana yang kamu nak untuk kehidupan kamu. Okay, miskin ke, kaya ke, sihat ke, semua kita boleh buat. Okay, tapi janganlah melampaui batas syarak.
Okay, berdoa pun berdoa kepada Allah. Jangan pergi minta kat kubur keramat, pokok besar dan sebagainya. Kan? Tak boleh lah macam tu. Okay. Okay, seterusnya kita pergi ke sini pula. Okay. Konsep usaha dan tawakal. Okay. Usaha dan tawakal ni yang Ustazah sebut tadi inilah. Okay, dia termasuk dalam perkara untuk merubah qada tadi. Selain daripada doa, kita kena ada usaha tawakal. Satu lagi kat sini doa tadi. Okay, jadi benda-benda ni wajib ada. Tengok dekat sini. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh manusia berusaha dan bertawakal kepadanya. Mana dia punya dalil dia? Ayat dia, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ni maksudnya Allah suruh kita bertawakal kepada Allah. Azamta ni apa benda? Bila kita nak buat sesuatu, bila kita dah ada azam. Okay, bila kita dah ada azam. Dah ada azam nak buat sesuatu, maka kita berusahalah untuk membuat keazaman kita itu. Apa benda yang kita berazam nak buat tu? Buat usaha, maka last kali barulah kita bertawakal kepada Allah. Serahlah kepada Allah apa yang telah kita buat tadi tu, sama ada menjadi ataupun tidak, berjaya ataupun tidak. Ni dia kena masukkan konsep tawakal dalam setiap usaha yang dia buat tadi. Kenapa kena? Tengok dekat sini. Okay? Tengok dekat sini, berusaha. Okay, usaha baru ada tawakal. Berusaha ni maksudnya menggunakan seluruh kemampuan yang diberikan oleh Allah untuk mencapai sesuatu maksud. Maknanya kita gunakan seluruh tenaga, upaya kita yang ada ni, tubuh badan kita ni, untuk buat benda yang kita azamkan tadi, yang kita nak buat tadi. Untuk kita capai benda yang kita nak tadi. Itu namanya usaha. Okay, gunakan seluruh kemampuan yang kita ada. Okay, kalau kemampuan dari segi wang, ringgit, masa, tenaga, gunakan supaya kita dapat capai apa yang kita nakkan tadi. Okay, bila dah berusaha, wajib ada tawakal. Okay, iaitu apa? Menyerahkan sesuatu perkara kepada Allah. Maknanya, okay, dah selesai dah tugasan aku dah baca buku, aku dah buat latih tubi, ulang kaji. Okay, aku masuk PSA hari ni. So keputusannya, aku tawakal je lah. Allah nak bagi berapa-berapa pun, aku dah usaha. Itu ayat kita sebenarnya. Itu ayat kita yang sepatutnya. Okay, kita kena yakin lah bahawa Allah yang menentukan keberhasilan, hasil daripada apa yang kita usahakan. Begitu. Ingat, usaha tanpa tawakal dia akan merosakkan kita punya hati, jiwa, kehidupan. Sebab apa? Dia rasa dia dah berusaha bersungguh-sungguh. Tiba-tiba keluar keputusan gagal. Okay? Jadi dia akan membunuh diri. Itu yang berlaku kepada ramai orang yang bukan Islam. Kenapa dia bunuh diri? Sebab dia tak ada konsep-konsep yang kita belajar ni. Okay? Dia tak ada konsep-konsep yang kita belajar ni. Tawakal ni maknanya kita serah balik semula kepada siapa punya yang berkuasa menentukan hasil daripada usaha kita tadi. Mereka tak percaya kan semua-semua benda tu. Jadi sebab itulah setiap kali keluar keputusan PSA, setiap kali tak berjaya itu, tak berjaya ini, ramai kita dapati warga orang-orang Islam ni dia akan terjun bangunan, gantung diri, sebab dia tak puas hati dengan apa yang dia dapat, sedangkan dia rasa macam usaha dia tu dah banyak. So kita kena ambil iktibar daripada situ supaya kita tak tergolong dalam golongan yang sebegitu. Okay, mungkin ada juga di kalangan umat Islam yang sebegitu. Jadi maknanya dia tak menguasai benda ni lah, tidak menanamkan dalam diri dia konsep tawakal kepada Allah. Okay, mari kita lihat kat sini sikit ya. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, adakah kami hanya bergantung kepada ketentuan kami dan kami tidak beramal? Maksudnya kat sini, boleh tak kami duduk aja, tunggu je apa yang Allah dah tetapkan kepada kami, tak payah buat apa-apa. Tunggu je lah, Allah dah tetap macam tu, kita tunggu je, tak payah buat apa-apa. Boleh tak? Rasulullah jawab apa? Beramallah. Tak boleh, kena buat sesuatu. Malu, tak boleh. Rasulullah kata buat, kena buat. Kerana setiap orang dipermudahkan untuk mencapai matlamat pencapaiannya. Okay? Sebab kalau kita duduk je tunggu, kita tak tahu apa ketetapan yang telah Allah tetapkan kepada kita. Okay, Rasulullah kata buat, beramallah.
Setiap orang itu dipermudahkan untuk mencapai apa yang dia nak capai. Dengan beramal tersebut, maknanya Allah akan mudahkan kepada kita ruang dan peluang untuk kita capai apa yang kita hendak. Okey, panjang lebar Ustazah Tengah ni. Boleh faham tak tu? Faham kan? Fokus ke tidak ni anak-anak? Faham. 2, 3, 4, 5 orang je ni faham tu hazin seorang. Seterusnya, kesan beriman kepada qada dan qadar. Okey. Apa kesan kepada kita? Apa kebaikannya kita beriman kepada qada dan qadar? Okey. Dari aspek akidah. Akidah ni adalah aspek kepercayaan kita kepada Allah. Okey. Dia mengelakkan diri daripada perbuatan syirik. Bila kita percaya qada dan qadar, maka kita tahu semua benda itu adalah Allah punya kerja. Kan? Jadi kita tak buatlah perbuatan syirik. Syirik ni kita percaya selain daripada Allah. Jadi sebab tu kadang-kadang nak nombor ekor pergi minta dekat kubur. Okay, nak sembuh pergi jumpa Tok Bomo, nak bagi sembuh. Tu salah lah tu. Ada sikit akidahnya rosak lah sebab mempercayai ada benda lain, kuasa lain yang berkuasa menyembuhkan, berkuasa memberi rezeki. Tu salah, syirik kepada Allah. Tu kesan kepada akidah. Dia boleh membawa kepada perbuatan syirik. Jadi kalau kita beriman kepada qada qadar, dia dapat mengelakkanlah. Mengelakkan diri kita daripada perbuatan syirik kepada Allah. Yang kedua, dari aspek ibadah. Dalam aspek ibadah, apabila kita percaya kepada qada dan qadar ini, kita akan tekun melaksanakan ibadah kepada Allah. Kerana apa? Kerana mengharapkan rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah maknanya kita tekun buat ni adalah usaha kita lah. Usaha kita ke arah nak capai apa sebenarnya? Kita tawakal supaya kita boleh dapat keampunan daripada Allah. Ni dalam ibadah. Nampak tu? Dalam ibadah kita kena laksanakan ibadah, buat apa yang Allah suruh. Sebab apa? Ini adalah asbab usaha kita untuk mendapat rahmat dan keampunan daripada Allah. So nampak situ. Akhlak pula. Beriman kepada qada dan qadar. Apa kesan kepada akhlak? Dia akan melahirkan sifat sabar, sifat redha ketika ditimpa sebarang musibah. Kerana apa kita boleh redha? Kerana apa kita boleh sabar? Kerana kita yakin segala musibah ada hikmah yang terselindung di sebaliknya. Di samping kita kena anggap alhamdulillah, maknanya itu adalah ujian Allah kepada kita untuk meningkatkan iman kita kepada Allah. Tapi nak mudah ingat dalam hati kita, tak apa, adalah tu hikmahnya, adalah tu kebaikan di sebaliknya, adalah tu sesuatu yang Allah nak bagi tahu. Buat ayat-ayat macam tu supaya dia boleh mendidik kita dengan sifat sabar dan redha. Bila kita sabar dan redha, jiwa kita akan jadi tenang. Yang kedua, dia akan melahirkan rasa syukur di atas nikmat kurniaan Allah. Kalau kita percaya kepada segala ketentuan Allah itu, dia akan melahirkan rasa syukur di atas nikmat kurniaan Allah. Kerana apa? Kerana yakin bahawa apa yang telah ditetapkan oleh Allah adalah yang terbaik untuk kita. Itu adalah pilihan yang terbaik yang Allah tahu baik buruknya. Jadi kita syukur seadanya apa yang Allah bagi. Tapi bukan syukur atas nikmat Allah tu duduk je. Allah dah tetapkan aku miskin, duduk je, syukur je lah Allah bagi aku sikit je harta. Tak boleh macam tu. Kita kena tambah dengan usaha supaya Allah tambahkan lagi nikmatnya kepada kita. Jadi bila tambah nikmat, tambah lagi lah rasa syukur kita kepada Allah. Yang ketiga, dan akhlak ni ada banyak sikit dia bagi ya. Yang ketiga, berusaha mencapai kecemerlangan dalam segala bidang. Kerana apa? Kerana yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurniakan kejayaan bagi orang yang berusaha. Nampak ni? Kena yakin bahawa Allah bagi kejayaan hanya bagi orang yang berusaha. Nampak tu? So itulah pentingnya kita percaya memang ada qada dan qadar dalam kehidupan kita. Tak percaya maka kita akan rosakkan diri kita
dengan melakukan perkara-perkara yang tidak baik kepada diri kita dan juga dalam kehidupan kita. Suhaib menyatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, kita baca bahasa Melayu terus, sangat hebat. Ni ajaban ni ajaib sungguh. Sangat hebat, ajaib lah tu, hebat tu. Sikap, apa yang hebatnya? Sikap seorang yang beriman. Ni orang yang beriman. Okey, apa yang hebatnya? Sesungguhnya semua perkara baginya ialah kebaikan. Itu kalau orang yang ada keredaan pada dalam diri dia. Okay? Tiada seorang pun merasai perasaan begitu melainkan seorang yang mukmin, orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Orang yang betul beriman kepada Allah ni maknanya orang yang patuh betul-betul segala suruhan dan tinggalkan larangan Allah. Okay? Sekiranya dia mendapat kebaikan, dia akan bersyukur dan itulah suatu kebaikan baginya. Maknanya apa-apa sajalah dia dapat, maka itulah yang dia syukuri. Dia akan bersyukur sebab apa? Itulah apa yang terbaik baginya, kebaikan baginya. Sekiranya dia ditimpa musibah, dia akan bersabar, dan itulah sesuatu kebaikan baginya. Maknanya baik ke buruk ke yang dia terima, dia tetap bersyukur dan dia tetap sabar. Sebab apa? Sebab dia merasakan itulah yang terbaik baginya. Okay? Sebab itu semuanya datang daripada Allah. Okay, maka dia menanamkan sifatnya. Sebab apa? Sebab itu adalah daripada Allah, maka dia adalah yang terbaik untuk diri dia. Jadi dia akan terima semua apa sahaja yang telah Allah bagi kepadanya. Sama ada kalau benda baik, kena bersyukur. Kalau benda yang buruk, maka dia kena redha. Kena redha dengan apa yang telah pun dilaksanakan ke atas diri dia. Itu konsep beriman kepada qada dan qadar. Okey, cukup dulu untuk hari ini. Terima kasih atas kehadiran anak-anak ustazah yang bertujuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, bertujuh bersama ustazah. Terima kasih atas kehadiran hari ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.